Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 17 Oktober bersama saya Pan Chin Fei. Tajuk utama tengah hari ini. PDRM kenakan tindakan tata tertib kepada lebih 40 anggota sejak 2014. Ya, beliau datang ke Bukit Aman. Juga isu komik propaganda, individu bertanggungjawab sudah beri keterangan. Salam sejahtera. Sebanyak 10 pegawai dan 33 anggota polis Diraja Malaysia PDRM dikenakan tindakan tata tertib sejak 2014 kerana terbabit rasuah dalam kegiatan penyeludupan di sempadan negara. Mereka yang terlibat dikenakan tindakan antaranya dihalang kenaikan pangkat, didenda dan perlu menjalani proses pemulihan. Tidak ada isu tentang SPRM membuat pendedahan ni. Tidak ada isu berhubung dengan nak memalukan pilihan. Yang malu ni orang yang buat tu. Dan orang yang melakukan tu telah kita tangkap. Kita ambil tindakan. Warga PPJA yang lain yang berkhidmat dengan penuh jujur dan siang dan malam menjaga perbatasan itu tetap akan dirahmati. Tegasnya lagi, polis sedia bekerjasama dengan SPRM untuk mengheret mereka yang terbabit dengan aktiviti rasuah ke muka pengadilan. Mengulas mengenai tindakan untuk menukar pegawai dan anggota bermasalah dari unit lain di dalam PDRM ke Pasukan Gerakan ARM PGA, ia tegasnya bukan amalan yang baik. Kesan daripada tindakan menukarkan mereka, contohnya daripada CID lah, ataupun pegawai-pegawai yang menyeleweng di dalam SB ni masuk ke PGA tanpa kaunseling, tanpa apa, mereka terus bersikap bertindak sedemikian. Tidak ada satu kesedaran. Jadi dia inilah yang akan mempengaruhi pula warga PGA di sana. Khususnya kalau dia pegawai. Pihaknya juga sudah memohon kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penambahan pegawai dan anggota ke dalam Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard yang bagi memenuhi keperluan pasukan untuk meningkatkan nilai integriti di kalangan warga PDRM. Semalam, SPRM mendedahkan terdapat ribuan klip rakaman video berkaitan aktiviti penyeludupan di kawasan sempadan Malaysia Thailand akibat perbuatan rasuah sejak 2017. Dalam pada itu, individu yang bertanggungjawab menghasilkan komik propaganda yang didakwa diedarkan ke sekolah menengah jenis kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan tampil memberi keterangan di Bukit Aman semalam. Menurut Tan Sri Abdul Hamid, beberapa individu lagi akan turut dipanggil memberi keterangan berhubung isu terbabit. Pada petang semalam, individu yang bertanggungjawab yang telah pun datang ke Bukit Aman, ya. Beliau datang ke Bukit Aman dan keterangannya telah pun diambil. Ya. Beliau memberikan penjelasan yang panjang lebar berhubung dengan insiden tersebut. Setakat ini, pihak polis belum mengklasifikasikannya di bawah mana-mana kesalahan jenayah. Tan Sri Abdul Hamid ditemui media ketika melepaskan konvoi raid bersekutu gabungan kelab-kelab pemotoran Malaysia di dataran Puncak Alam pagi tadi. Dalam pada itu, beliau turut mengulas mengenai tangkapan beberapa individu yang dikaitkan dengan kumpulan pemberontak Harimau Pembebasan Tamil Ilem LTTE. Kesemua yang ditahan berdasarkan bukti yang ada untuk mengaitkan mereka dengan kumpulan itu. Tegasnya, pihak polis menjalankan siasatan tanpa tekanan mana-mana pihak. Dalam pada itu, esok Perdana Menteri akan melakukan lawatan kerja ke Jakarta untuk menghadiri Majlis Pelantikan Presiden dan Naib Presiden Indonesia bagi Penggar 2019-2024 di Majlis Permusyawaratan Rakyat. Tun Dr. Mahathir akan diiringi isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah.
Kementerian Luar dalam kenyataan hari ini berkata lawatan itu melambangkan keakraban dan keteguhan hubungan dua hala antara Malaysia dengan Indonesia, sekaligus menyumbang ke arah mengukuhkan lagi jalinan persahabatan kedua negara yang sudah lama terbina. Pada majlis itu nanti, Joko Widodo yang lebih dikenali dengan panggilan mesra Jokowi akan mengangkat sumpah jawatan Presiden Republik itu, sementara Ma'ruf Amin sebagai naib Presiden. Hukum yang tegas dan pendekatan yang persuasif. Pak Jokowi. Disempurnakan oleh Vivo Nex 3, masa depan tanpa batasan. Graduan kejuruteraan Wong Yen Kee yang melakukan bantahan dipentas ketika Majlis Convocation Universiti Malaya UM pada 14 Oktober lalu telah dimaklumkan universiti berkenaan boleh mengambil transkrip ijazahnya pada bila masa bermula semalam. Pengerusi Lembaga UM, Tengku Datuk Dr. Muhammad Azman Sharifuddin Tengku Ibrahim menegaskan pihak universiti tidak menahan scroll dan transkrip akademik atau menarik balik ijazah graduan terbabit. Dalam satu kenyataan katanya semua graduan boleh mengakses dan mencetak scroll dalam talian melalui graduan.um.edu.my mulai Isnin ini. Pengedaran scroll dan transkrip akademik secara berpusat dilakukan mulai 12 hingga 20 Oktober. Tegasnya, universiti itu menghormati hak dan prinsip kebebasan bersuara setiap individu yang bernaung di bawahnya, namun dalam melaksanakan kebebasan itu, mereka perlu menghormati hak orang lain juga. Pihak UM berpandangan perbuatan bantahan graduan itu tidak menghormati istiadat dan mencemarkan majlis. Lembaga Pengarah Universiti amat kesal dengan kejadian yang berlaku dan memohon maaf kepada graduan, ibu bapa dan tetamu jemputan atas gangguan kepada majlis. Inisiatif Negeri Pintar di Selangor akan mencapai sasaran selepas ia disebar luas, termasuk memperkenalkan lebih banyak aplikasi pintar dalam talian bagi memudahkan urusan penduduk negeri itu. Serentak dengan itu juga, setiap agensi dan jabatan di bawah kerajaan negeri disaran mengguna pakai aplikasi pintar bagi melancarkan urus tadbir selain menggalakkan penyertaan pihak swasta. Tugas itu yang digalas Pemerbadanan Menteri Besar MBI Selangor dan hasrat menjadi negeri pintar menjelang 2025 hampir pasti tercapai. Dana melalui siri Karnival Jelajah 360 Smart Selangor, agenda itu terus diperkenalkan. Apa kata kita terus saja ke Bandar Tasik Puteri di Rawang yang juga lokasi terakhir jelajah tahun ini bersama wartawan Ezrina Amir Hamzah. Ezrina, apa yang menarik di sana? Terima kasih Pang Chin Fei. Di Distrik Petak, saya kini berada di Bandar Tasik Puteri Rawang sempena Karnival Jelajah 360 Darjah Smart Selangor. Sebenarnya keadaan kat sini sangat-sangat sibuk, sangat-sangat meriah. Kalau anda boleh dengar suara saya harap agak meriah sangat sebab sekarang program sedang berlangsung, program perasmian baru saja berlangsung dan melalui jelajah ini juga pelbagai program dan aktiviti yang menarik disediakan untuk para pengunjung. Agak bising di sini. Baiklah, saya cuba Pang Chin Fei. Sebenarnya selain dapat pendedahan kepada agenda Smart Selangor, pelbagai inisiatif lain termasuk inisiatif peduli rakyat khususnya untuk rakyat Selangor dapat diperkenalkan dalam suasana yang lebih santai dan meriah. Sebab itulah meriah yang saya tak dapat nak kawal. Tetapi saya bukan seorang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program ini, saya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif MBI Selangor, Raja Syarin Raja Osman. Terima kasih Raja Syarin kerana sudi bersama kami dalam Buletin 1.30. Baiklah, sebenarnya soalan saya mudah je Raja Syarin. Sejak dibenarkan daripada tahun 2015, kini tinggal 5 tahun menjelang tahun 2025. Bagaimana dengan penerimaan inisiatif Negeri Pintar dalam segenap lapisan masyarakat di Selangor? Alright. Memang soalan yang senang. Soalan senang. Sambutannya begitu menggalakkan. Sambutannya hangat saya kata. Okey, dari segi kita ambil contoh satu IRS. Intelligent Response System. Dia menggunakan aplikasi Waze untuk melihat jalan-jalan berlubang. So yang itu saja begitu cantik, begitu hangatlah. Ya, orang boleh menggunakan aplikasi Waze untuk menentukan jalan berlubang di negeri Selangor. Itu satu. Satu lagi macam dari segi isu-isu sampah, menggunakan aplikasi iClean. Ya, dapat menentukan kawasan-kawasan mana kawasan sampah yang banyak. So bagi saya sungguh menggalakkan. Dan kehadapan ini kita lebih lagi mahu menggunakan benda-benda lain
seperti data center, command center, sensors untuk mengetahui keadaan banjir, hujan. Dan sekarang ni hujan lebat, ya, kita nak tahu banjir di mana lebih cepat. Kita mahu lebih lagi kepada rakyat, dan apa yang kita mahu begitu impact yang lebih besar kepada rakyat. Itu. Baiklah, untuk inisiatif ini agensi pihak berkuasa tempatan telah memberikan sokongan. Bagaimana pula dengan pelibatan daripada sektor swasta? Sektor swasta juga begitu menggalakkan. Kalau kita tengok dari segi aplikasi pintar yang cepat, which looking to cashless payment or cashless society, kita menggunakan bank di pihak penyelesaian. Begitu rapat sekali bekerjasama dengan kita, entrepreneur yang datang yang bawa aplikasi baru seperti Smart Pasar, for example, Smart Pasar contohnya, dan juga membawa industri cottage industri yang ada. Kita banyak jual kerepek, jual keropok, macam-macam lah yang ada. Mereka bawa aplikasi ke hadapan. So bagi saya, dari segi banking, dari segi pihak bank, pihak entrepreneur yang baru, itu menggalakkan sekali. Itu bagus. Baiklah, saya difahamkan bahawa ini adalah karnival yang terakhir bagi tahun ini, bukan yang penghujung, ya. Mungkin kita akan sambung lagi tahun depan. Macam mana tu? Bagi saya ia adalah penghujung Jelajah 360, tapi before kita tamat 28 November ke 2 Disember ini, kita akan ada hari terbuka Unicell, okey, dan juga kita akan mempamerkan apakah itu Unicell dan juga apakah inisiatif Smart Selangor yang kita akan buat bersama-sama dengan Unicell. Jadi ada satu lagi, last one. Jadi di tahun depan kita akan lanjutkan lagi usaha-usaha kita dengan Jelajah 360. Mungkin 4 lagi ataupun 5 spot ataupun 5 daerah-daerah lagi kita akan pilih. Terima kasih. Terima kasih Raja Syahrin dengan jawapan itu tadi. Kita bukan akan berakhir di sini saja. Karnival akan diteruskan insya-Allah tahun depan. Saya harap penonton semua dapat dengar suara saya, sebab saya tak dapat dengar suara saya sendiri. Terlalu meriah, terlalu ramai orang. Nampaknya orang Rawang begitu sporting. Dan saya difahamkan bukan saja orang Rawang, ada juga daripada bandar-bandar berkaitan. Kanak-kanak pun nak join. Baiklah, saya kira itu saja. Cuma ingin saya kongsikan juga, karnival akan berlangsung sehingga esok. Masih ada masa lagi. Kalau tak ada perancangan, boleh datang ke sini. Sehingga waktu malam ada pelbagai lagi aktiviti yang direncanakan. Saya kira itu saja. Kembali kepada Pang Chin Fei. Kesih pentas. Terima kasih. Terima kasih Ezrina, langsung dari Rawang, Selangor. Makan sambil dihiburkan dengan keleta comel, chef virtual sudah tentu memberi gambaran dan suasana yang berbeza. Seni kulineri digabungkan dengan teknologi pemetaan visual 3D interaktif dengan kombinasi bunyi dan pencahayaan memberi ilusi seakan realiti. Ikuti laporan wartawan Juliana Ismail yang berpeluang merasai sendiri pengalaman makan malam luar biasa ini. Konsep fine dining ni dia daripada tema fine dining. Itu fine dining dia more to eksklusif, makanan secara eksklusif dan bagaimana kita layan tetamu yang datang makan. Tapi fine dining dia ada elemen of fun, keseronokan dalam masa makan tu. Dia still eksklusif tapi at the same time it's fun, dia menyeronokkan. Bila you buat experience Marco Polo ni, you ada masakan Arab, Middle Eastern, dan kita ada makanan India, from India, Chinese and French. Dia dapat makan pelbagai jenis different type of food dalam satu 1 hour, 1.5 hours tu. So benda ni datang daripada Belgium. Kita bawa benda ni bukan sekat kat Malaysia. Our company sebenarnya tengah kembangkan benda ni kat all over Southeast Asia. So kita juga ada buat benda ni kat Jakarta, kita ada buat kat Singapore, Thailand. Lepas tu dia juga telah berlaku di negara seperti I think Singapore, in Dubai, and dia memang sambutan hangat. That's why we decided to bring it to Malaysia. And memang we are the first company yang membawa benda ni ke bukan setakat Malaysia, Southeast Asia. Orang Malaysia suka makan. So benda yang suka makan at the same time boleh ambil gambar, semua pergi masuk Facebook, Instagram semua, confirm orang Malaysia suka. So that's why kita tengok, kita buat market research, memang rata-rata orang Malaysia sukalah benda-benda yang berkaitan makan, pengalaman makan dengan adanya yang dia boleh post. The thing is, you're right, technology is changing kan, dia sentiasa berubah. So one of our plans is kita akan tambah lagi deria. Okay, sekarang ni kita ada deria mata, deria hidu dan makan tu taste. So lepas ni kita akan
akan ada di sekeliling, maybe ada tambah asap ke. So dia lagi real, kita nak bagi dia lagi hidup. So each our experience, kita memang akan buat upgrade dia. Kita letak lagi benda-benda baru, dan kita tukar dia punya jalan cerita. So dia punya content pun akan tukar every time. So orang pun boleh datang balik, makanan dia lain, jalan cerita dia lain, so dia akan datang balik. Menggunakan teknologi 3D mapping, ini adalah salah satu cara makan malam yang sangat menyeronokkan, mengujakan dan yang paling penting interaktif. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan luar negara. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Indonesia, Komnas, menggesa siasatan dijalankan terhadap sejumlah besar kematian di Papua susulan keganasan terburuk di rantau bergolak itu bulan lalu. Pengerusi Komnas berkata, polis perlu menyiasat kematian mangsa meskipun timbul dakwaan kematian mereka didalangi oleh anggota pasukan keselamatan sendiri. Sejak pertengahan Ogos lalu, Papua dilanda gelombang bantahan dan keganasan meluas dicetuskan akibat isu perkauman penduduk pribumi oleh rakyat Indonesia dari wilayah lain kepulauan itu. Puluhan terbunuh ketika rusuhan meletus di Wamena bulan lalu. Ada mangsa dilaporkan terbakar hidup-hidup apabila bangunan dibakar. Ada yang ditembak dan ada yang ditikam dalam pertempuran dengan pihak berkuasa. Menurut Komnas, angka kematian mencecah 43 orang di Wamena berbanding 33 sebelum ini. Tunjuk perasaan besar-besaran bagi membantah tindakan mahkamah menjatuhkan hukuman penjara ke atas 9 pemimpin pro pembebasan di Sepanyol masuk hari ke-5. Keganasan tercetus lewat malam tadi ekoran tindakan ganas sekumpulan penunjuk perasaan Katalan melontar batu dan mercun ke arah anggota keselamatan. Dianggarkan 500,000 penunjuk perasaan menyertai protes di Barcelona semalam, perhimpunan terbesar sejak bantahan bermula Isnin lalu. Perarakan berlangsung aman sebelum sekumpulan perusuh mengganas berhampiran ibu pejabat polis. Tunjuk perasaan ini berlangsung serentak dengan mogok umum memaksa 57 penerbangan dibatalkan. Premis perniagaan, pejabat dan destinasi pelancongan ditutup. 128 perusuh ditahan, manakala lebih 200 anggota polis cedera. Jumlah kerosakan dianggarkan mencecah $1.75 juta Amerika. Sementara itu, di Chile, operasi sistem metro di Santiago terpaksa dihentikan pihak berkuasa berikutan kerosakan teruk yang disebabkan oleh tunjuk perasaan yang membantah kenaikan harga tambang kereta api. Menurut pengendali perkhidmatan metro, sistem itu akan ditutup sepanjang hujung minggu ini bagi membolehkan kerja membaik pulih kerosakan dilakukan. Imej yang dimuat naik di media sosial dan rakaman televisyen merakam video penunjuk perasaan menyalakan api di pintu masuk beberapa stesen. Mereka turut bertindak membakar bas awam dan menghalang laluan trafik. Ribuan pelajar universiti dan sekolah menengah mengadakan protes selepas kerajaan mengumumkan kenaikan harga tambang pada 6 Oktober lalu. Ekoran kos bahan api dan mata wang tempatan yang lemah. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke perkembangan sukan. Skuad hoki remaja kebangsaan merakam kemenangan kedua berturut-turut apabila mengatasi Jepun 3-2 pada perlawanan terakhir kumpulan kejohanan hoki Piala Sultan Johor. 3 mata yang diraih bermakna Malaysia sah akan beraksi pada penentuan klasifikasi 3-4 pada hari terakhir kejohanan petang ini. Walaupun berjaya mengejutkan juara bertahan Great Britain Rabu lalu, laluan getir tetap menanti skuad hoki remaja kebangsaan menentang Jepun pada aksi terakhir peringkat kumpulan. Malaysia bermula baik apabila membuka jaringan seawal minit ke-5. Gol padang menerusi sentuhan Muhammad Hafizi Zainuddin. Bagaimanapun 3 minit berselang, kedudukan kembali seimbang selepas satu ukai menjaringkan gol penyamaan. Minit ke-12 giliran Jepun pula menguasai permainan sebaik Ruji Tamekuni menyudahkan hantaran rakan sepasukan. Kekal 2-1 tamat suku kedua, Malaysia meneruskan asakan ke kubu Jepun. Dan hasilnya minit ke-42 Amirul Hamizan Azhar berjaya menyudahkan set piece pukulan sudut penalti untuk kembali mengikat kedudukan 2 sama.
saling berbalas serangan pada suku keempat, kelebihan akhirnya memihak Malaysia selepas pukulan kilas Amirul Hamizan minit ke-50 mengejutkan kem Jepun. Kedudukan 3-2 kekal sehingga tamat sepenuh masa bermakna Malaysia sah akan beraksi dalam penentuan klasifikasi 3-4 hari ini. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan menyalurkan dana khas bagi membantu pelumba MotoGP negara Hafiz Shahrin Abdullah menghadapi saingan Moto2 musim depan. Menterinya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata pihaknya akan menyalurkan bantuan itu menerusi litar antarabangsa Sepang SIC bagi memastikan pelumba berusia 25 tahun itu dapat terus kekal bersaing di pentas pemotoran antarabangsa. Walaupun Petronas sekarang masih tidak mahu bersama menaja Hafiz Shahrin, tetapi through SIC Sepang International Circuit kita akan sampaikan bantuan, dan pada masa yang sama bantuan khusus melalui bukan saja Sepang International Circuit agensi buat KBS tetapi melalui KBS Induk juga. Permohonan telah pun dibuat dan saya akan luluskan. Okey, terima kasih. Sebagai rekod, Hafiz merupakan pelumba Malaysia pertama bersaing dalam kelas perdana MotoGP pada 2018 dengan menyertai pasukan Yamaha Tech Treat Racing. Bagaimanapun, pelumba kelahiran Ampang, Selangor itu terpaksa bergelut pada musim ini selepas bertukar kepada jentera KTM yang menyaksikan beliau gagal meraih keputusan memberangsangkan. Ekoran daripada itu, pasukan KTM Tech 3 tidak meneruskan kontrak Hafiz pada musim depan sehingga memaksa kembali beraksi dalam kelas Moto2 bersama pasukan Angel NATO Team. Beliau juga bakal berdepan situasi lebih sukar apabila bakal mengharungi tempoh semusim tahun depan tanpa dibayar gaji. Baiklah, persembahan pakar cahaya dan bunyi pada Festival Seni Digital di Paris, Perancis.